Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Selamat menonton video di channel Cikgu Izan. Bersama saya, Cikgu Izan yang akan mengajar kamu subjek Bahasa Melayu tahun 5. Tanpa melengahkan masa lagi, mari kita tontoni video ini sehingga ke penghujungnya. Apakah tajuk dan aktiviti yang akan dilaksanakan pada kali ini? Jom kita saksikan video ini. Tema masih lagi kita di tema 4, iaitu tema perpaduan. Tajuk pada hari ini ialah Kem Perkemahan Muhibah. Aktivitinya ialah aktiviti menulis. Jadi murid-murid boleh bersiap sedia dengan buku teks dan juga buku latihan kamu. Sepanjang video ini murid-murid diminta baca dan fahami. Murid-murid diminta untuk membaca petikan bertajuk Kem Perkemahan Muhibah yang terdapat di muka surat 78. Jadi sementara kamu membaca dan meneliti muka surat 78 itu, di sini cikgu akan tayangkan jawapan bagi latihan semarak perpaduan, iaitu tajuk aktiviti kita di video sebelum ini. Kita akan jumpa selepas ini. Baik, cikgu harap kamu sudah membaca dan meneliti muka surat 78 ini. Cikgu akan membacakan sekali pintas, jadi kamu boleh menyemaknya. Kem Perkemahan Muhibah. Farisha berkongsi cerita tentang kem perkemahan muhibah yang telah berlangsung di sekolah kepada anggota keluarganya. Majlis telah dimulakan dengan acara sambutan ketibaan tetangga kehormat. Majlis ini adalah untuk menjalin pautan perpaduan antara murid di sekolah pelbagai aliran. Selain itu, persefahaman dalam kalangan murid dan ibu bapa dipupuk sejak dapat lagi di sekolah. Acara perasmian dimulakan dengan paluan kompang, tabla, dolap dan gendang Cina daripada Kelab Alunan Serumpun. Kemudian, tetamu dan murid-murid kaku menyanyikan lagu patriotik dan beberapa kuntum lagu muhibah seperti lagu Setia. Selepas itu, tetamu dan ibu bapa untuk beramah mesra dengan peserta pelawat ke tapak perkemahan. Mereka teruja apabila melihat murid-murid pelbagai kaum bekerjasama ketika menghias kemah. Penyampaian hadiah kepada badan beruniform sekolah ialah penutup acara majlis itu. Sebelum bersurai, semua murid dan tetamu ke kantin untuk menjamah selera. Mereka makan sambil dihiburkan dengan laungan lagu. Sikap mesra dalam mengukuhkan perpaduan kalangan murid dan ibu bapa mereka. Itu ialah cerita yang telah disampaikan oleh Farisha dan kepada ahli keluarganya tentang kem perkemahan muhibah yang dia ikut serta di sekolah. Jadi dalam petikan tersebut telah mengandungi beberapa kesalahan penggunaan kata dan juga penggunaan struktur ayat. Jika murid-murid dapat mengesan kesalahan tersebut, jadi kita akan bincang bersama-sama apakah kesalahan-kesalahan yang terdapat di dalam petikan tersebut supaya kita boleh membuat pemurnian ayat dan penggunaan kata. Untuk aktiviti yang kedua ini, murid-murid akan membuat satu rajah untuk mengesan dan menyenaraikan penggunaan kata yang salah dan kita akan betulkan. Jadi penggunaan kata yang salah di dalam petikan yang telah kita baca dan semak sebentar tadi, kata yang pertama iaitu tetangga, yang sepatutnya penggunaan kata yang betul adalah tetamu. Yang kedua, pautan. Yang ketiga, kaku. Yang keempat, kuntum.
Yang kelima untuk, yang keenam menjamah, dan yang ketujuh laungan. Jadi jika tidak termasuk dengan contoh yang diberi, ada 6 kata, penggunaan kata yang salah di dalam petikan itu. Jadi murid-murid perlu menukarkan dengan penggunaan kata yang betul. Baiklah, seterusnya kita ke bahagian penggunaan struktur ayat pula. Penggunaan struktur ayat, terdapat lebih kurang 2 hingga 3 ayat yang strukturnya salah. Jadi kita perlu membuat pembetulan supaya struktur ayat itu menjadi struktur ayat yang betul. Baik, ayat yang pertama ialah selepas itu tetamu dan ibu bapa untuk beramal mesra dengan berserta melawat ke tapak perkemahan. Jadi bila kamu membaca ayat tersebut, kamu boleh dapati yang ayat itu berlakunya keterbalikan. Jadi untuk membetulkan ayat tu, cikgu telah memberi kamu panduan macam mana nak menulis penggunaan ayat struktur ayat yang betul. Dimulakan dengan selepas itu tetamu dan ibu bapa, apa dia, untuk, dan ayat yang seterusnya. Jadi pecahan dua ayat ini, jadi kamu boleh kesan yang manakah ayat yang sepatutnya dahulu dan yang manakah ayat selepasnya. Kita teruskan dengan ayat yang kedua. Penyampaian hadiah kepada badan beruniform ialah penutup acara majlis itu. Jadi, di sini kita dapati ayat ini mengandungi kesalahan. Untuk membetulkannya, kamu boleh lihat apakah ayat yang pertama diikuti dengan ialah dan disambung dengan ayat yang seterusnya. Penutup acara majlis itu ialah penyampaian hadiah kepada badan beruniform. Baik, kita pergi ke ayat yang seterusnya. Ayat yang ketiga iaitu sikap mesra dalam mengukuhkan perpaduan kalangan murid dan ibu bapa mereka. Jadi, apakah struktur ayat yang betul? Kita lihat sikap mesra dalam apa? Mengukuhkan apa? Jadi bila kamu telah menyusunkan semula ikut tudu, dia akan berbunyi sikap mesra dalam kalangan murid dan ibu bapa mereka mengukuhkan perpaduan. Baiklah, kita pun sudah sampai ke penghujung video. Cikgu harap video ini dapat membantu kamu bagi topik dan tajuk ini. Terima kasih cikgu ucapkan atas sokongan kamu, para penonton dan juga murid-murid terhadap channel Cikgu Izan. Sebarang komen atau pertanyaan, cadangan, kamu bolehlah komen di ruangan di bawah video ini. InsyaAllah cikgu akan membalasnya. Untuk mengetahui jawapan bagi latihan pada kali ini, kamu boleh mengikuti video cikgu yang seterusnya. Akhir kata, jangan lupa untuk subscribe video cikgu dan mengikuti video-video akan dimuat naik di Cikgu Izan channel. Sekian, terima kasih.